one. Okay. Action. Okey. Asal dia macam ni. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita lagi dalam Bicara Bangsa bersama saya Profesor Dr. Solehah Yaakob, Profesor Falsafah Nahwu Arab dan Pemikiran Sejarah Bahasa dan Peradaban UIAM. Ya. Okey, Prof, kita akan sambung untuk yang kedua ni. Bila kita akan bercerita tentang budaya dan juga adat bangsa Melayu ni. Kita nak saya nak Prof rungkaikan ataupun ceritakan asal usul ataupun saya tahu okey. Ataupun kita mungkin ada orang yang tak faham atau orang yang tak tahulah tentang adat Melayu ni macam mana sebenarnya. Okey. Secara umum kita biasa dengar kan adat orang Melayu ni diambil daripada Hindu kan. Ada Hindu, lepas tu bahasa pun ada ambil daripada bahasa Arab kan. Okey, daripada penelitian ataupun kajian Prof kan. Sebenarnya adat betul tak apa yang saya cakap tadi tu? Adakah dia bersangkut paut dengan agama lain ataupun bangsa lain? Okey, terima kasih Didi pada soalan tu. Sebenarnya kalau katakan adat kita daripada Hindu ataupun daripada Arab ataupun daripada nation atau bangsa yang lain, sebenarnya back kepada discussion kita ataupun perbincangan kita pada yang first segment tadi, kena balik kepada asal usul. Asal usul sesudah banjir besar itu. Sesudah banjir besar itu kan bahagian anak-anak Sam itu turun ke tanah Melayu. Turun ke bahagian Syarqil Hind, dia turun kepada di timur. Jadi bangsa ataupun budaya itu sudah bercampur aduk. Kita tidak boleh mengatakan dulu bangsa orang Melayu ikut adat Hindu. Tidak. Orang Melayu ikut adat Arab. Tidak. Sebab ia berasal daripada Sam tadi, daripada bapa yang satu itu. Kita ini, orang Melayu ikut orang Cina. Tidak. Sebab asalnya daripada bangsa itu. Maknanya daripada kalau daripada Syam maknanya di bangsa dia adalah Semitic people, bukan dari sudut bahasa, tetapi Semitic people dari sudut nation. Bahasa itu dia ada, sebab kalau saya buat itu genealogi itu, Sam ini anaknya ada 5. Sam ini anaknya ada 5, iaitu Ashur, melahirkan kerajaan Ashur iaitu. Kemudian Elamite itu orang kata Aryan ataupun Iran itu. Kemudian Arfakhshad ialah susur galur Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Khidir itu. Nabi Khidir itu namanya Balia bin Mulkan. Balia bin Mulkan bin Falih bin Shalih bin Arfakhshad. Itu Qahtan dan semua itu dari sini. Kemudian kita ada Lawid atau Lut, Lawidiyah itu. Kemudian kita ada Aram. Jadi susur galur Nabi Ibrahim berdasarkan genealogi yang kita buat itu daripada Arfakhshad ini. Jadi Arfakhshad ini melahirkan banyak nation, iaitu siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam sebagaimana kita maklum ada 4 isteri. Jadi kita daripada mana? Daripada susur yang keturah itu. Tetapi adakah semua orang Melayu itu daripada keturah itu? Sebab tadi kita sebut Melayu itu bangsa tanah, iaitu bangsa yang tinggal di atas gunung, di tempat tinggi. Jadi datangnya Nabi Ibrahim itu berkahwin dengan Siti Keturah, dengan Keturah itu, dia tidak melibatkan semua Austronesia. Keturah itu Austronesia, tak kira lah daripada Campa ke, daripada Bajaran Titiwangsa ke, tetapi dia daripada alam Melayu. Kalau orang nak kata halu ke, dongeng ke, mintos terpulang ya. Tetapi Melayu itu bangsa tanah, orang yang tinggal di pergunungan, orang yang tinggal di kawasan tinggi. Sebab kawasan kita itu penuh air. Jadi pemerintahannya di atas gunung, di kawasan-kawasan tinggi. Jadi adakah semua daripada keturah itu Melayu? Tidak, ada yang tidak. Jadi apa yang Nabi Ibrahim sebut dalam beberapa kitab tafsir? Kamu pergilah ke sana, wahai Medan dan Midian, dan kamu ajarlah ilmu yang aku ajarkan kamu ini, dan orang menerima ilmu kamu di sana. Maksudnya apa dia? Ada orang yang tidak menerima. Ada orang yang tidak menerima ajaran agama Hanifah, ada. Sebab Nabi Ibrahim sebut dalam kitab tafsir, dia kata
orang yang menerima agama, menerima ajaran kamu ini di sana akan menjadi pemerintah raja terbaik, menjadi pemerintah dan akan menjadi raja yang baik. Itu yang disebut oleh Nabi Ibrahim. Bermaksud apa pahaman situ? Ada yang orang di tanah tinggi itu tidak menerima tidak menerima ajaran Hanifah, ada. Tetapi ada yang menerima dan mereka ini golongan pemerintah. Okey, golongan pemerintah dekat kawasan. Dekat kawasan dan mereka menerima itu adalah akan menjadi raja. Itu sebab medan-medan itu dalam beberapa tafsir, antara tafsir Tabari, tafsir Ibn Katsir, dia ada menyebut bahawasanya dia mempertikaikan kenapa ayahanda ingin menghantar kami, sedangkan Ismail dan Ishak bersama kamu. Di sana kami asing bagi kami. Asing bagi kami kerana di sana bahasanya sudah berbeza. Tengok tu Didi. Bahasa sudah berbeza. Maknanya bukan bahasa simetik daripada susur galur Sam tu. Maknanya bukan bahasa Arab. Bukan bahasa Arab. Bahasanya sudah berbeza. Kemudian budayanya sudah berbeza. Di sana banyak binatang-binatang liar. Disebut begitu. Jadi Ibrahim AS menyebut, dia kata, pergilah kamu ke sana. Ajarlah kepada penduduk di sana ajaran yang kamu dapat di sini. Dan mereka menerima ajaran kamu itu akan menjadi umat terbaik. Dan di kalangan mereka akan menjadi raja. Jadi di sini ada di kalangan orang yang duduk di atas tanah tinggi itu, Melayu juga. Maksudnya bukannya menerima agama Hanif, ada. Tetapi sebahagian besar, sebab bila pemerintah menerima agama Hanif, sebahagian besarnya menerima agama Hanif. Itu. Jadi justru itu kita boleh buat kesimpulan, Melayu itu bangsa tanah. Tetapi adakah keseluruhan bangsa tanah itu daripada keturunan? Tidak. Ajaran Nabi-Nabi hanya sampai kepada mereka yang sekitarnya saja. Sebab dulu kan tidak ada kenderaan, tidak ada apa-apa. Jadi capaian untuk berdakwah itu agak ada kengkangan. Yalah, dulu mana ada internet apa semua kan. Jadi Melayu itu adalah bangsa yang sudah ada. Kerana nama Melayu itu bukan orang tu menamakan diri dia Melayu. Orang lain menamakan diri Melayu. Orang yang apa? Di luar. Orang daripada luar. Dia tengok, oh Malaur. Dia tengok. Yang tadi Malaur tu bahasa apa? Malaur itu kalau dari sudut bahasa Akadi. Di bahasa yang batu bersurat pertama di dunia itu adalah dalam tulisan Epic Gilgamesh, dalam tulisan Mismariah, cuneiform. Itu diiktiraf oleh ahli sejarah dunia. Bahawasanya bahasa yang ditulis itu dalam bentuk baku. Bukan bahasa Sanskrit. Okey. Jadi bila bahasa itu bahasa cuneiform ataupun Mismariah, dalam tulisan itu tulisan Mismariah, itu dalam bahasa apa? Bahasa Akadi. Akkadian language itu. Kemudian bila pula munculnya Sumeria. Saya melihat Sumeria ini satu nation yang baru dicipta. Saya pernah bincang benda dengan Prof. Kopaski. Saya kata, Prof. Kopaski, saya melihat Sumerian ini berasal daripada perkataan Samara. Samara tadi Mismariah kan. Mismariah tu paku. Mismar tu paku. Mismar tu paku. Paku. Jadi tulisan tu dinamakan mismar. Dan bahasa Arab mismar kerana dia macam paku. Okey. Jadi bila di macam paku, mismar itu perkataan samara, memaku. Jadi bila dibaca Sumira dia dah jadi pasif. Dipakukan. Terpakulah. Terpaku. Paku. Jadi dipakukan. Jadi dia mengambil word Sumeria itu, saya dah tulis dalam buku saya Revolusi itu, Sumeria itu daripada perkataan itu. Dikatakan Sumeria. Sebab kena ingat, yang menamakan itu biblical studies. Dan mereka ialah orang-orang European. Dan orang-orang European ni dia tak faham, dia lack of background of the cerita. Dia sebenarnya rajin cari batu, rajin buat itu ini dah kaji sebab dia nak kaji biblical study. Tetapi info dia tentang Quran, tentang bahasa Arab itu asalnya, bahasa Akadi itu, bahasa-bahasa itu kurang. Tapi kita kena appreciate lah mereka rajin ambil cari sehingga kan ada yang meninggal kena berbagai-bagai penyakit. Itu di kalangan ekologis daripada Europe itu sendiri. Jadi
perkataan-perkataan itu dia memberi kesan. Sebab saya juga kaji juga apa perkataan Akkadi yang paling first tu, kuno tu. Kemudian Sumeri, saya beranggapan bicara Puan Kopaski kata, yes. Dia bersetuju. Dia bersetuju dengan saya. Sebab tu saya kata, dia mismariyah sammara. Sammara, itu paku. Jadi, bila dia kata Sumira, dia dah jadi macam Sumerian. Jadi maksudnya dia mengatakan dia mencipta nation based kepada batu bersurat, tulisan atas batu bersurat itu. Jadi dia mencipta lagi, dia kata nation tu bukan Semitic. How could you say that? Bukan Semitic people. Sebab dia nak alihkan, kalau kaji lagi akan jumpa dengan nation Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tu Akkadi. Nabi Ibrahim berbangsa Akkadi, berasal daripada Ur. Ur itu adalah Iraq. Iraq. Uruk itu adalah tempat asal Gilgamesh itu. Gilgamesh itu anak raja. Jadi penceritaan tentang epik Gilgamesh itu serupa dengan apa yang ada dalam Genesis. Maksudnya Genesis dalam Bible. Bible lah. Apa maksudnya Bibi? Dia punya surah Genesis lah. Surah Genesis. Maksudnya apa? Pendeta-pendeta Taurat telah mengambil maklumat daripada batu bersurat sebelum zaman Nabi Musa AS dan meletakkan dalam Bible sehingga kan dia boleh cerita berapa tingkat kapal Nabi Nuh ada. Dia kata 7 tingkat. Dalam batu bersurat tu memang cerita 7 tingkat. So maknanya dalam Bible yang ditulis ni kira dah bukan wahyu daripada atas lah. Dia ambil daripada batu bersurat. Yang mana dia tak inform. Kami ambil daripada tak ada. Iyalah. Dia nak mungkin dia nak buat benda tu macam memang wahyu daripada Tuhan. Yes, satu. Lepas tu cerita lagi pasal hantar burung semua tu kan. Dia kata Nuh hantar burung 2-3 kali kan. Kemudian burung tu datang, kali ketiga baru burung tu tak datang, tandanya sudah ada tempat untuk dihinggapi. Dalam epik Gilgamesh benda yang sama ada. Maknanya banyak data-data telah diubah dan tidak diberitahu. Dan betul lah kajian biblical study itu not word of God, bukannya kalam Tuhan. Itu. Jadi kalau Bible yang asal tu memang kalam Tuhan lah, yang asal. Bible itu hanya ditulis pada 300 AD sesudah tiadanya Nabi Isa alaihissalam. Bible ini adalah compilation books compilation. Dalam Bible ada 66 books dan dia hanya pakai 9 saja books yang the most canonical. Books yang dikata perjanjian lama dan perjanjian baru, Old Testament and New Testament. Old Testament ada 4, New Testament ada 5. Jadi baru saja mereka kumpulkan dan keluarkan pada tahun 300 AD sesudah tiada Nabi Isa. Dan bagaimana pula Torah itu mereka klaim Torah kan? Mereka klaim Torah itu hanyalah ditulis sesudah 700 kewafatan Nabi Musa. 700 tahun. Maknanya katakan Nabi Musa 1300 BCE. Sebab Nabi Daud katakan 1200. Nabi Musa sekitar 1500 hingga 1300. Maknanya kita cerita masa sirka. It's all about. Baik 1300. Bila 1300 ataupun 1200 munculnya Nabi, 1100 lah. Kita kata muncul Nabi Daud alaihissalam, sebab sebelum Daud kan ada Talut dengan Jalut. Jadi kan dia berperang semua tu. Jadi sesudah kewafatan Nabi Musa alaihissalam sekitar 1300, maka 700 tahun sesudah dia wafat baru ditulis. Bayangkan, maksudnya ditulis dalam bahasa apa? Bahasa semasa pendeta-pendeta itu. Maknanya bukan bahasa Musa. So macam Bible pun sama juga. Bible itu dikompilkan sesudah 300, sedangkan Nabi Musa tu di 700 BC. Maksudnya tu bahasa dalam Bible yang perjanjian lama tu sama dengan apa yang Nabi Isa punya bahasa lain. Okey, bahasa Nabi Isa bahasa Aramaik. Bahasa Aramaik, bahasa Nabi Isa ialah bahasa Aramaik. Bahasa Aramaik merupakan lajah daripada bahasa Arab Fusah itu. Saya buat genealogi itu ya, genealogi 8 kali 5 kaki itu, kita tahu macam mana bahasa Arab Fusah itu dijaga. Nabi Nuh alaihissalam seperti yang saya sebut tadi Didi, hidup 2 alam. Saya tak nak guna 2 zaman.
Kerana saya sebut alam sebelum zaman Nabi, sebelum banjir besar ke Nabi Nabi Adam alaihissalam itu hampir 100 ribu tahun. Macam mana kita boleh guna zaman? Jadi alam sesudah banjir besar ke zaman kita hanya 7,000 tahun. Nampak tak? Jadi apa yang menarik di sini ialah bagaimana proses penulisan itu. Proses penulisan terhadap kitab-kitab itu. Zaman Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam, orang-orang kampung, orang bahasa Aramai itu bahasa perbualan di bandar-bandar, di pasar-pasar. Dia bukan bahasa tinggi. Bahasa Aramai itu. Jadi Nabi Isa nak berdakwah kepada kaum-kaum dia mestilah menggunakan bahasa yang difahami oleh masyarakat setempat. Dia tak boleh menggunakan bahasa tinggi. Bahasa Aramai itu daripada Aram tadilah. Yang Aram cucu kepada Nabi Nuh daripada anak Sam yang nombor 5. Jadi kalau macam Al-Quran kita pula, dia memang setiap kali ada wahyu sahabat akan tulis benda tu. Dia maknanya bukan 100 tahun ataupun 700 tahun. Bukan gitu. Jadi di sini untuk mengelakkan daripada berlakunya kesalahfahaman, info dan sebagainya. Rasulullah SAW menerima wahyu dalam 3 keadaan. Yang pertama, datangnya dalam bentuk jasadiyah, iaitu Jibril, dia berjumpa di Gua Hira. Ada muka, ada tangan, dia bersayap, itu jasadiyah. Kedua, Rasulullah menerima wahyu dalam bila dia mendengar loceng. Loceng, dia dah tahu dah akan datangnya wahyu dan dia pengsan. Pengsan. Lepas tu bangun dia boleh ingat. Itu yang Western scholars tak boleh terima. Dia kata buat-buatan, bohong dia kata. Itu yang bila Rasulullah dapat benda macam tu. Yang ketiga, dia dapat dalam mimpi. Itu yang Western scholars tak boleh terima. Dia nak menerima sesuatu yang dalam bentuk material, betul, persen. Itu mereka nak scientific. Dia nak scientific. Dia nak scientific. Jadi itu yang mereka tak percaya. Tetapi ini hadis sahih. Jadi kita sebagai orang Islam, kita kena percaya ni. Dan bila ditanya, dan keadaan aku mendengar loceng itu yang paling penat bagi aku. Yang paling letih, yang paling aku derita bila aku mendengar loceng itu. Wahyu daripada itu. Dia mendengar loceng. Ya? Bila saya sebut mendengar loceng, ramai yang orang Islam semua Melayu tak setuju. Sebenarnya masa zaman Nabi Ibrahim AS nak dibakar pun ada bunyi loceng. Memang ada tulisan. Ada isyarat itu. Maknanya ada pertolongan, ada malaikat. Jadi daripada sini, apabila Rasulullah menerima itu, kawan-kawan dia dah tahu dah. Rasulullah akan bangun tu boleh hafal. Jadi dia ada penulis dah masa tu. Beberapa penulis Rasul telah menulis dalam bentuk dalam cepat. Dalam kata-kata yang cepat. Kemudian back kepada soalan tadi ya. Kemudian bila Rasulullah SAW melihat ramai penulis-penulis daripada sahabat penulis Quran ni meninggal di medan perang, maka menjadi satu kerisauan. Ketika zaman Rasulullah tu masih lagi ramai lagi, tapi bila zaman Abu Bakar. Zaman Abu Bakar, Umar Al-Khattab risau. 2-3 kali minta kebenaran daripada Abu Bakar untuk menulis balik. Mula Abu Bakar diam, tak setuju. Kemudian kedua diam. Ketiga, bila Umar pujuk, tak boleh ni Abu Bakar. Banyak penghafal-penghafal Quran, penulis-penulis ini sudah meninggal dunia. Sudah mati syahid. Abu Bakar membenarkan. Jadi ditulis masa zaman Abu Bakar lagi, dikumpul balik. Kemudian zaman Umar dipermunikan dan masa zaman Osman tu secara rasmi. Itulah yang orang cakap apa? Mas Osmani. Sehingga kan Osman melantik dalam 12 orang ke 13 orang ahli komiti untuk menulis. Dia tanya, kita nak tulis bahasa apa ni? Lahjah apa ni? Kan lahjah kan? Dialek Arab ni banyak macam Melayu lah. Kita orang Melayu. Kita orang Melayu, dialek apa? Kita ada dialek Kelantan, Kedah, dialek Aceh, Negeri Sembilan. Kita nak tulis dialek apa dalam Arab ni? Tulis dialek Quraisy. Jadi orang kata Iban ke Bugis itu adalah kaum. Jadi macam juga dekat Nusantara ni, bahasa ni sebenarnya satu kan.
Oh, Bahasa Melayu. bahasa Melayu. Campak satu kuno. kan? Yang guna dalam bentuk syalabik. Disyalabik. Dia ada dua mula-mula. Disyalabik dengan monosyalabik. Apa makna monosyalabik? Satu perkataan. Ku. Lepas tu 7 dia kata juh. Oh. Mu. Itu bahasa asalnya. Kelantan mu. Sebab tu Didi, sebab tu bahasa Kelantan tu dia dekat petani, dekat campak. Kalau dengar perkataan campak kan, bila saya tengok dia kata Isyana. Isyana, lepas tu Cebunga. Isyana tu maksud Isai, Hisham. Oh. Dia tulis Isyana. Isyan Warman. Kan Warman tu baru tambah. Oh, ini bahasa campak kuno lah. Melayu. Melayu campak kuno. Sebab tu orang Kelantan, orang Patani, orang Kedah sekalipun, orang Aceh dia ada slang-slang tu. Jadi sebenarnya sebagai contohnya Cik Bunga. Sebab kita mendapat catatan daripada Cina. Jadi Cina mestilah dia buat Sino-Chinese. Tulisan dia tu Sino-Chinese. Jadi kita tak ada catatan. Jadi bila kita rujuk, dia kata Cebunga. Cebunga tu nama Melayu Islam dia Zainal Abidin. Cebunga tu Cik Bunga. Cik Bunga lah. Cik Bunga. Raja Okay. Cik Bunga. Faham. Selain daripada Malaysia, tanah Melayu dan juga Sumatera, Jawa kan, yang mempunyai bahasa yang lebih kurang sama. Apa lagi negara yang sama, yang boleh katakan asalnya tu bahasa Melayu selain daripada Malaysia ni? Okey. Kita ada, saya selalu tunjuk dalam video saya, peta bertarikh 475 AD. 475 after, okey. Sebelum lahir Rasulullah SAW. Rasulullah lahir 571. Peta yang kita ada 475 AD. Apa yang disebut dalam peta 475? Daripada East Hemisphere, bukan saya punya tu. Kemudian bukan saya lukis peta tu daripada World Map. Siapakah Melayu? Manakah negara Melayu? Negeri Melayu. Negeri Melayu ialah Semenanjung Malaysia, Sumatera, Sulawesi, Borneo, Philippines. Okay. Kemudian Campak, Hunang, Selatan Thai. Itu semua negara Melayu. Vietnam, Laos. Laos, semua kawasan. Dia panggil Cambodia dan Laolong. Kalau dalam DNA dia, DNA Laolong dan Cambodia. Itu kawasan Melayu Turin. Melayu, Semenanjung Malaysia, makna Banjaran Titi Wangsa. Nama Malaysia ni adalah orang maksudnya gunung. Kenapa dekat bahagian Kemboja, Vietnam semua dekat Laolong, Laos sana kan? Kenapa dia orang dah muka macam ala-ala Cina, jadi Indo-Cina macam tu? Sebab dulu kawasan ini adalah kawasan lain, tetapi kekalahan demi kekalahan. Ada peperangan kat situ turun ke bawah sebab perang. Kerana ceroboh. Benda ni ada kenalah dengan hadis yang mengatakan di Rasulullah yang saya sebut tadi, ialah hadis Hasan itu. Satu golongan saja daripada Qaturah itu yang selamat, yang mati syahid. Kerana mereka itu, saya guna perkataan diserang. Bukan ada pemberontakan dalaman. Dia diserang oleh orang luar. Kalau ikut daripada kaedah bahasa di situ. Tapi ini masih lagi dalam perdebatan. Penyelidikan. Jadi kalau dilihat di mana sini, itu adalah alam Melayu. Kenapa saya tak sebut Jawa? Kenapa saya tak sebut Jawa? Jawa kan lain daripada bahasa Melayu. Jawa sebenarnya telah, kalau berdasarkan buku pencatatan tu, dia dibuka oleh Haji Saka. Grup traveller daripada India, daripada benua India. Mereka telah datang ke Pulau Jawa. Ketika datang ke Pulau Jawa itu macam tempat jin bertendan lah. Tempat jin bertendan, luka semua. Jadi kaum pelai-pelai atau pengembara daripada India telah membuka Pulau Jawa. Itu yang saya baca. Jadi mereka memperkenalkan agama Hindu di sana. Patutlah Jawa punya tu. Jadi dia mempertahankan kan sampai ke hari ini kan. Tapi bila kita cek DNA, kebanyakan orang Jawa DNA daripada Campak. Kita dah cek lah dengan Kuat Ahmad semua. Daripada Campak, maknanya ada pergerakan daripada Campak ke Jawa. Daripada Campak ke Borneo. DNA tu. Dan memang itu adalah alam Melayu. Disebabkan itu, Ulu Cempul itu
namanya Cempah. Sebenarnya Ulu Cempah. Bayangkan ini, dia dekat Negeri Sembilan tu adalah pintu besar Banjaran Titi Wangsa kan dulu kan air. Jadi mereka melalui laut, melalui kapal, masuk ke tangkek itu, geram tangkek itu. Kemudian mereka pergi ke itu bawah atau gate besar Banjaran Titi Wangsa. Nak masuk ke kawasan seterusnya, nak pergi ke Cameron Highland. Itu maksudnya. Cameron Highland. Jadi kita ni kalau cerita-cerita pasal ancient itu memang tak habis lah alam Melayu ni. Banyak kita tak tahu. Dan buku sejarah kita hanya tulis 1400 sahaja cerita tentang orang Melayu ni para mesuara. Betul lah. 1480 ni Didi, orang lain dah terbang sana sini dah. Kan? Kita ni duduk bawah pokok Melaka. Apa hal? Itulah apa yang sebelum 1400 AD tu saya tak belajar pun. Kita punya tu kan, kita punya. Jadi apa kesan Didi? Kalau Didi kata Didi tak belajar, apatah lagi orang lain pun sama keadaan. Apa kesannya? Tidak boleh berhujah. Oh, itu mati tak tenang. Kita tidak boleh berhujah. Betul. Di peringkat sama ada di peringkat Malaysia, lokal ataupun peringkat internasional. Dan apabila ada seseorang ingin ada sesiapa pihak lain yang ingin claim atau menuntut sesuatu, kita tak tahu. Kita tak boleh nak berhujah. Kita tak boleh nak berhujah dan kemungkinan kita akan kehilangan sesuatu lah. Ya. Dan kita tengok aja kat dia orang kan dengan berputih mata kan. Sebab tidak ada knowledge. Kita tidak dilatih oleh government kita untuk mengenal asal usul diri kita daripada dulu lagi. Sepatutnya buku-buku itu sudah direview. Dan cerita balik. Dan kena tukar lah, bukan Darwin. Teori Darwin itu kena tukar. Sebab dia bermula daripada teori Darwin itu kita dah jadi terpesona. Dan saya rasa teori Darwin itu kan bukan saja orang-orang daripada orang putih lah. Bukan orang putih saja Prof yang orang cakap apa macam percaya tak percaya, hampir percaya. Masalahnya orang-orang Islam pun hampir percaya benda tu. Sebab mereka tidak mengkaji Al-Quran dengan kajian yang betul. Maksudnya baca Quran. Saya kaji Quran. Kaji dengan baca lain. Dia ada baca. Kemudian dia baca. Kemudian lepas baca dia kaji. Kaji setakat tu. Kaji, baca dan kaji. Ada satu lagi tu. Analyze. Analisa. Nak baca, nak analisa dia kena faham nahu. Nak faham kaedah nahu Arab itu. Kaedah nahu Arab dan semantik tu barulah boleh kait macam saya bagi tadi ja'ilun isim fa'il atau ja'alu fi'il mudhari' dalam bentuk a itu. Hamzah itu menunjukkan sesuatu yang sedang berlaku. Kenapa malaikat tak guna hal? Kalau malaikat hal tak ja'alu betul juga. Maknanya hal itu makhluk yang sedang Allah Taala jadikan itu sudah ada. Sudah ada. Madhi dia panggil. Ya. Jadi malaikat menggunakan cerita yang tadi tu yang apa binatang makhluk yang sebelum tu yang duk bergaduh yang macam manusia tapi akal kurang. Bukan insan tadi. Bukan insan lah. Dia adalah golongan jin tapi dalam bentuk disebut sebab kenapa ada orang tanya saya, kenapa tu Ibnu Katsir tu dia kata makhluk sebelum Nabi Adam itu jin? Saya mengatakan Ibnu Katsir hidup sebelum 1500 AD. 1500 sebelum 1500 AD. Maknanya hidup sebelum para mesuara. Maknanya para mesuara 1400 kan. Sebelum tu lagi mereka ni hidup dalam 1000 BC, 1000 AD. Mereka hidup dalam 1200 AD. Jadi Ibnu Katsir aman dan. Jadi bila jupanya tentang DNA yang Homo erectus ni 1800 ke atas. Maknanya 1800 BC. AD. AD. Ni zaman AD ni. Oh, diorang menjumpai sesudah berlaku imperialisme ke timur. Kan diorang kaji sana, kaji sini. 1800 baru mereka tahu bila berlaku Orientalism masuk ke itu semua. Jadi mereka kaji, nak mengkaji biblical studies ini hanya muncul sekitar 1800, ujung 1700. Jadi 1800 mereka dah sampai di Mesopotamia. Dah kaji betul tak biblical studies kebudayaan. Sebenarnya mereka ingin mencari harta karun juga. Sambil-sambil. Jadi untuk mengiyakan betul ke Bible kata gitu. Sebenarnya Bible itu adalah history book.
Jadi bukan buku, bukan word of God tetapi history. Adakah betul salah? Kadang-kadang apa yang disebut tu betul sebab dia menceritakan tentang apa cerita pasal masa peristiwa. Kita boleh pakai buku sejarah yang ditulis orang yang ada kan. Kita pakai rujukan untuk tulisan, buku, untuk artikel, dan kita boleh pakai apa yang ada dalam Bible sebab tidak semuanya itu bohong. Boleh pakai sebagai history book, not word of God. Okey, saya faham. Jadi bila berlaku itu, based pada jadi istilah Homo erectus tak wujud lagi masa zaman Ibnu Katsir. Tak wujud lagi masa zaman Qurtubi. Tak wujud lagi masa zaman Ibnu Khaldun. Jadi mereka menggunakan istilah jin. Dia orang tak tahulah. Dia orang tahu, dia kata itu bukan manusia, itu adalah jin. Sebab sebenarnya jin, maksud jin di situ kerana mereka tidak berjumpa lagi istilah Homo erectus tu. Pada waktu sebelum 1500. Kan kajian DNA Homo erectus ni hanya berlaku 1800 ke atas. Bila berlaku proses imperialisme dan penaklukan Timur. Jadi sebenarnya Homo erectus tadi tu, dia adakah benda tu sama dengan yang Darwin itu yang Darwin katakan? Ya, maksudnya Darwin melihat manusia ini, insan itu terevolusi daripada Homo erectus itu. Sebab sebenarnya tidak. Hakikatnya Darwin telah confess tau. Dia dah mengaku. Dia dah mengaku. Darwin kata sebenarnya betul, aku tersilap. Apabila ada ahli sebenarnya pihak gereja yang menentang idea dia pada peringkat awal. Bukan orang Islam. Orang Kristian sendiri, pihak gereja sendiri menentang ideamu. Sebab dalam gereja sebut manusia pertama adalah Adam. Dalam Bible sendiri sebut manusia pertama adalah Adam. Adam dia kata. Jadi bila Darwin kemukakan idea ni, gereja mula menentang. Bukan orang Islam lagi. Itu kena tahu cerita yang sebenarnya. Jadi dia mengatakan ada evolusi. Tapi bila ada daripada scholars itu menentang idea ini, mengatakan tidak ada evolusi akan berlaku kepada hati, brain, hati dan anak mata. Anak mata Homo erectus dengan manusia lain, dengan insan lain. Hati, jantung lain. Kemudian brain juga lain. Kira makhluk asing ke boleh? Jadi bukan makhluk asing, ini nyata. Jadi apabila ada ahli sains balik mempertikaikan tu, lastlah Darwin mengesahkan. Dia confess, ya aku telah tersilap. Dan teori itu berhenti. Tak ada orang memomokkan. Sehinggalah timbul 1920. Teori Darwin itu 1800. 1820. Sehinggalah ke 1950 itu timbulnya Richard Dawkins. Sekarang ni kan famous Richard Dawkins, dia mengembalikan balik teori Darwin itu. Dia ekonomi kaji balik. Dia adalah profesor, dia dah baca semua tapi profesor emeritus lah dekat Oxford. Jadi kan dia buat dia buat wawancara macam ni dan dia ingin mengembalikan semula. Dia adalah etis. Tak percaya. Dia percaya dia adalah daripada biologi dia kajian dia. Dia kata itu adalah memang ada evolusi. Dia percaya sangat evolusi. Okey, kalau macam tu yang Homo erectus tadi. Dan seangkatan ya. Mana dia orang sekarang? Dia pupus. Sebab itu Allah Ta'ala mencipta banjir besar itu. Banjir besar itu adalah riset. Riset kepada alam baru. Dia bukan berubah jadi biawak ke apa, tak adalah. Tidak. Tapi kita ada jumpa satu data yang menyebut bahawasanya dekat Nigeria ada kaitan tu. Itu kadang-kadang berita dalam tu kita tak boleh percaya juga. Ya, kita tak boleh percaya. Jadi saya membuat kesimpulan untuk menyenangkan research saya, makhluk yang Homo erectus dan seangkatannya itu, Neanderthal, Flores, Trinia, semua sudah pupus sesudah banjir besar Nabi Nuh itu. Okey bro, kita dah dengar pasal bahasa dengan cara adat kita lah, adat kita yang bersangkut paut dengan kemungkinan ada bersangkut paut dengan Arab, dengan Hindu kan. Dan macam mana pula dengan senjata, Prof? Senjata kita ni, senjata orang Melayu ni apa tu, Prof? Okey, sebenarnya bila sebut pasal senjata itu bila sebut pasal senjata,
kita ada keris. Kita ada keris. Okey. Kemudian kita ada pedang kalah. Pedang kal'a. Kal'a. Okay. Kal'a. Saya tak main pedang kalah sebab itu rasa silap tu. Sebenarnya pedang kal'a. Kalah. Boleh saya pergi kepada Yelah, pedang kalau, dulu? Kalau pedang kalah, perang kalah lah. Kalah. Okey. Okey, boleh saya pergi pada pedang dulu? Okey, boleh. Okey, kalai itu saya sebut sebelum ni sebenarnya bukan kalai. Sebenarnya dia kal'a ataupun kal'ai. Itu. Dan perkataan kal'a ini ada dah dalam inskripsi Assyria. Semasa pemerintahan zaman Shah Mansur sekitar 1300 BCE. BCE 1300 BCE Shah Mansur. Jadi perkataan itu ada dalam inskripsi itu. Tetapi kena ingat ya Didi, bahasa batu bersurat ni, tulisan batu bersurat ni tidak ada huruf vowel. Ini disebut oleh A.F. Biston. A.F. Biston pengkaji bahasa-bahasa kuno di Mesopotamia. Dia mengesahkan bahawasanya batu bersurat ancient ini dia tidak ada huruf vowel. Vowel ni A-I-O-U, dia tak ada. Maksudnya dia bukan eja C-A-L-H, bukan. Dia akan eja C-L-H. Oh, tu yang susah nak menyebut tu. Ataupun dia akan eja C-L-I. C-L-A, Hamzah. Dia tidak ada huruf tu. Jadi, macam mana dia nak menyelesaikan masalah sebab European, orang-orang biblical study ini, pelopornya adalah orang-orang European. Orang European dia tidak boleh sebut huruf Ain dengan bagus. Ini disebut oleh Profesor Barry B. Power daripada Birmingham. Saya ada buku dia. Saya semua ada buku-buku yang kaitan itu. Jadi dia menyebut bahasanya orang-orang Greek tidak boleh menyebut. Orang Greek maknanya European lah. Tidak boleh menyebut huruf Ain dengan sempurna. Sebab itu, tetapi yang herannya kenapa dalam huruf Greek ada huruf Ain? Dalam bahasa Greek ada huruf Ain. Dia simple, dia ambil huruf Ain daripada tulisan orang-orang Phoenician. Sebab orang-orang Phoenician berhubungan baik dengan orang Greek. Mereka berniaga di pelabuhan di Sidon dan Byblos. Okey, back kepada cerita Kal'a tadi. Jadi, bila dia menyebut tentang Kal'a, dia susah nak sebut. Jadi, dia bunyikan huruf A tu. Kalah. Okey. Okey, jadi Kalah ini di mana sebenarnya? Kenapa nama Kalah? Dalam inskripsi disebut kerajaan Assyria, pemerintahan semasa pemerintahan Shah Mansur yang pertama telah membina satu bandar Kalah bertujuan untuk menguatkan ekonomi dan menguatkan ketenteraan. Okey Didi, nak menguatkan ketenteraan dia perlu apa? Besi. Logam. Besi dan logam untuk buat senjata dan sebagainya. Di Mesopotamia tidak ada peleburan besi. Satu. Tak ada. Dari mana dia ambil besi? Dan saya dah bincang dengan Prof. Mokhtar. Di Syria ada tapi tak banyak, tak padan. Saya bincang dengan Prof. Mokhtar, Yaman ada tak besi? Yaman. Prof. Mokhtar kata tak ada peleburan besi dekat Yaman. Habis macam mana Al-Kindi mengatakan? Al-Kindi kata bahawasanya pedang Yaman itu adalah, dia kata Saiful Yaman. Ada 3 jenis pedang terbaik di dunia. Satu Saiful Yaman, kedua Saiful Kal'a, yang ketiga Saiful Hind. India. Saiful Hind. Dulu tak nama India, dulu nama Indus. Jadi perkataan Hind itu perkataan daripada Arab. Orang Arab yang menyebut Hind. Sebenarnya dia adalah Hindus. Daripada tamadun Harappa. Harappa, nama tamadun dia itu. Harappa, tamadun di lembah Indus itu. Mana dia bukan India. India itu baru je 1800 apabila marinya syarikat Hindia Timur oleh British itu. Kira macam tanah Melayu tukar jadi Malaysia. Yes, betul. Jadi baru je sebenarnya. Perkataan Hind itu pun daripada Arab. Nampak? Maknanya bahasa Arab ni ada dululah. Bahasa Arab daripada bahasa Hindi. Ya, daripada bahasa Arab. Sebab tu saya kata daripada tu Nabi Nuh AS dia kan hidup 2 alam. Jadi dia tahu bahasa apa yang dituturkan itu. Bahasa Arab ini, bahasa Arab Fusahah itu ada jalurnya, ada penjaganya, dan itu bahasa Arab tinggi. Bahasa Arab yang tinggi yang mana Nabi Ismail AS pernah belajar daripada kaum Jurhum. Ni cerita Nabi Ismail pula. Nabi Ismail ini dia kan ada bahasa mak dia. Bercakap bahasa mother tongue dia punya language kan. Tapi dia belajar bahasa Arab. Ini disebut oleh As-Suyuti dalam kitabnya Al-Muzhir.
Disebab apa? Dia kata, semasa perjalanan kaum Jurhum ini untuk berniaga ke Syria, dah ada dah daripada Yaman ke Syria, mereka telah berjumpa dua beranak ni. Dua beranak ni sebab mereka cari air, tiba-tiba terjumpa air Zam-Zam. Jumpa air Zam-Zam dan mereka melihat air Zam-Zam milik seorang wanita ini bernama Hajar. Kemudian Ismail ini akhlaknya bagus. Kaum Jurhum itu suka pada Ismail. Jadi Ismail belajar bahasa Arab Fusha ini daripada Jurhum ini. Jadi menetap di kawasan Mekah itu. Itu kisah. Maksudnya di sini bahasa Arab Fusha sudah ada zaman Nabi Ismail AS. Sebab itu dalam kitab Jawab Ali dia cakap apa? Quturah itu bercakap Arab. Quturah isteri Nabi Ibrahim AS itu yang ketiga itu bercakap Arab. Dia sebut ju'ilat Arabiyah. Dijadikan Arab. Dijadikan Arab. Maksudnya Quturah bukan Arab. Kalau Arab dijadikan Arab itu dulu lain lah. Dulu maknanya dia bukan Arab, dia ajam. Nampak tak? Jadi pemahaman kepada teks itu penting. Jadi tadi sampai dekat mana tadi kita yang pasal pedang tadi tu kan. Dulu kata dekat Mesopotamia tak ada apa kilang lebuh besi apa semua kan. Kat mana dia ambil? Habis tu dia orang ambil kat mana? Justru itu kita kena ingat timeline. Dari mana Rasulullah dapat pedang kala itu? Pedang kala itu ada dipamerkan di Istanbul. Masih ada lagi. Turki. Jadi Turki. Jadi daripada 1300 BCE nak turun ke zaman Rasulullah itu berapa tahun? Rasulullah 571. Wafat 632. Jadi berapa tahun tu? Daripada 1300 jumpa dengan 1 BC. 1 BC 1300 kan? Jadi 1300 campur lagi 637, 632. Berapa? 19 lebih lah. 2000. 2000 lagi. Lebih kurang 2000 tahun jarak antara 1300 BCE itu pedang inskripsi itu dengan zaman Rasulullah SAW. Okey, dia rasa daripada mana Rasulullah dapat yang pedang itu Rasulullah dapat daripada Bani Qainuqa. Bani Qainuqa ada di Madinah. Bani Qainuqa adalah daripada orang Yahudi. Daripada mana Yahudi ni dapat pedang tu? Dia rasa Amerika. Tidak. Mereka tak wujud lagi. Ingat tak macam mana bahawasanya Yahudi dan Bani Israel pernah ditawan oleh Nebukadnezar. Nebukadnezar. Raja Nebukadnezar ni sekitar 800. Nebukadnezar kemudian disambut oleh Nebukadnezar. Dia sekitar daripada 800 BCE sehingga 600 BCE. Jadi maksudnya pedang itu sudah ada di tangan tu dan dia menawar orang-orang Yahudi dan Bani Israel pergi ke Babylon sebagai hamba abdi. Dan dalam tu termasuk juga Nabi Zulkifli. Itu. Nampak tak? Jadi di situ kalau dia dapat pedang pun makna dia dapat pusaka. Saya melihat pusaka daripada tok nenek dia sebab sesudah itu siapa yang membebaskan orang Yahudi tadi dan Bani Israel itu daripada cengkaman, daripada menjadi tawanan? Cyrus the Great. Bukan Zulkarnain. Zulkarnain lebih awal 2000 BC bersama dengan Abi Ibrahim. Cyrus the Great. Zulkarnain itu sama tak dengan Alexander? Tak sama. Apa orang cakap Alexander tu adalah bahasa Inggeris kepada Zulkarnain? No. Okey, dia macam ni. Alexander the Great itu adalah anak putera Philip. Putera Mahayuda Philip daripada Macedonia. Okey, daripada Macedonia maknanya Greek Yunani itulah. Itu memang itu anak di sekitar 325. Dia adalah gurunya adalah Aristotle. Aristotle. Okey. Kalau berdasarkan kitab-kitab tafsir seperti Ibn Qasir mengatakan Alexander the Great ini dia pembina Iskandaria. Membangunkan bandar Iskandar di Mesir. Sebab itu nama dia Iskandar Zulkarnain. Nama dia Iskandar. Kita namakan Zulkarnain itu. Padahal bukan. Dia nama Alexandria itu maknanya Iskandar. Alexandria itu maknanya Iskandar. Jadi yang dalam surah Kahfi tak ada nama Iskandar. Iskandar tu maksud Alexandria. Maknanya ni kira dua orang yang berbeza lah. Dua orang berbeza. Okey, dia kata apa? Raja ini yang menjadi anak murid kepada Aristotle ni hidup 300 tahun sebelum lahir Isa. Betul lah dia 325. Mana angka tu betul.
Kemudian dia kata, siapa pula Cyrus the Great yang membebaskan orang Yahudi daripada Israel tadi kan? Yang sehingga pedang Kal'a tu daripada, kan dulu Babylon kan, daripada Assyria, Syal masuk, boleh sampai ke di Madinah itu. Kan di Madinah itu ada Yahudi, Khazraj tu kan? Okey. Jadi daripada sini kita dapati bahawasanya Cyrus the Great itu adalah bukan juga Zulkarnain. Cyrus the Great hidup 550. Hidup 550. 550 BCE. Tadi 325 Alexander. Cyrus the Great hidup lebih lama. 200 tahun beza dengan Alexander the Great. Nampak tak? Jadi maknanya dia hidup 500 tahun lebih sebelum Isa lahir. Tapi Zulkarnain dalam Quran itu hidup 2000 tahun lagi. Zaman Nabi lain orang. 3 orang yang berbeza. 3 orang berbeza. Disebabkan itu, orang-orang Yahudi berterima kasih sangat kepada Cyrus the Great ni. Kerana telah membebaskan Yahudi, tok nenek mereka daripada cengkaman Nebuchadnezzar dan Nabonidus. Itu yang dia buat patung yang ada dekat Iran tu, yang ada 2 tanduk tu. Dia letak dalam kitab-kitab Nehemiah, dalam kitab Talmud, memuji kehebatan Cyrus the Great. Jadi kita orang Melayu ni yang tak mengaji, yang tak belajar benda ni, percaya bulat-bulat Cyrus the Great itu adalah Zulkarnain. Bukan. Zulkarnain ini adalah 2 orang ni, Alexander the Great, Cyrus the Great, tak pernah sampai ke alam Melayu pun. Kalau kita tengok peta kan, tak pernah sampai pun. Kalau Zulkarnain sampai. Tapi disebabkan dia Islam, maka tak adalah orang peta yang buat. Yang peta ni biasanya orang Western yang buat. Jadi kita tak buatlah peta tu. Tapi siapa asal daripada Himyar. Kita tahu dalam Quran, walaupun tak ada peta, tapi kita baca Quran dan kita faham tafsir semua. Dia kan dalam Quran sebut hujung barat dan hujung timur Zulkarnain ni sampai. Didi, nak pergi ke hujung timur dia kena lalu mana? Lalu laut ah. Lalu ikut mana? Bawah ke atas ke? Lalu laut. Laut dia ikut mana? Kan sekarang kita ada Sumatera. Oh, lalu ni lah apa, Lautan Hindi lah. Lautan Hindi. Lepas tu nak pergi sebelah sana, nak pergi ke Jepun. Atas lagi Jepun, nak pergi mana? Oh, kalau pergi Jepun lalu Laut Cina Selatan. Laut Cina Selatan? Tak. Ni sekarang dia daripada Yaman. Oh, okey. Daripada Yaman, dia akan singgah di Sumatera. Confirm dia akan singgah Sumatera. Sebab Sumatera itu macam gate tau. Lalu Lautan Hindi. Tapi lepas Sumatera tu, dia ada satu lagi Banjar itu masa kita. Selat Melaka. Selat Melaka tak boleh lalu lagi masa tu. Apa itu? Kenapa? Dia lalu mana? Sungai Batu. Sungai Batu. Tu yang Prof Mokhtar kata, Sungai Batu, sungai sekarang Sungai Berbuk kan? Sungai Berbuk itu, saya tengok dah Sungai Berbuk tu pun dah besar saya tengok. Dan warna hitam. Maknanya dia punya airnya dalam. Gelap maknanya sungai tu jernih. Maknanya sungai itu sungai purba. Kita boleh tahu sungai itu bukan baru. Sungai itu. Time tu Selat Melaka tak ada. Tak boleh guna. Tak boleh lagi. Nanti ada cerita dia. Selat Melaka orang tak lalu lagi masa tu. 2000 BC ini sungai Berbuk itu 5 kali lebih besar daripada sekarang. Maknanya dia ada 3 sungai. Prof Mokhtar kata ada 3 sungai. 2 sungai pergi ke Teluk Siam. Maknanya ke Teluk Siam boleh pergi ke Champa, Funan, Patani semua kan dia boleh pergi Melaka tu. Pergi ke China. Kan dia nak pergi ke alam satu lagi, ke Jepun. Kemudian tu 2 sungai. Satu sungai pergi ke Kuala Kerai. Sebab tu kita ada kerajaan Citu, cermin di Tanah Merah. Nampak tak? Jadi sekarang ini, itu mereka dulu adalah pelaut. Pelaut. Mereka pelaut. Kita jangan fikir naik kapal terbang lah. Tak ada kapal terbang masa tu. Mana tidak ada kapal terbang? Adakah dia orang ikut jalan Silk Road? Okey, adakah Silk Road? Silk Road ni maknanya kalau daripada Yaman ataupun daripada Mesopotamia ataupun daripada Palestin tu, kalau Silk Road dia ikut jalan darat. India pun lalu Nepal, kemudian dia lalu Himalaya kan. Ini yang nak pergi ke China. Nak pergi kerja. Himalaya lalu tu baru Laos, kemudian tu baru naik ke atas. Mana lebih cepat? Lalu Silk Road lah lagi cepat. Silk Road cepat tapi susah. Tapi susah Susah. Banyak gunung. Jadi jalan mana lebih mudah? Laut lah. Jadi dia kena lalu kita. Kita ni gatekeeper.
kita ni Didi, kita adalah gatekeeper. Kenapa kita gatekeeper? Kerana kita ni merentang tau. Merentang lautan. Merentang lautan, maksudnya di sini dia akan pergi ke Jepun, dia akan turun ke Filipina, dia pergi ke Hawaii dan sebagainya. Sebab itu kita dapat bukti orang macam kulit macam kita ada dekat Guatemala, ada dekat Mexico, Brazil kan. Brazil semua mereka sudah berlayar. Kalau ikut dalam buku Mormon tu, walaupun pihak Kristian tak ikut buku itu, saya baca, dia kata sudah ada pergerakan melalui alam Melayu ni pergi ke bahagian belakang, maknanya Pacific Ocean. South America lah. South America. Maknanya sampai ke Hawaii. Dan Raja Hawaii mengaku, kami ni Melayu. Bahasa kami keturunan daripada Johor, dia kata. Ada link dengan Johor punya Melayu Riau. Johor Melayu Riau. Masa Raja Thailand pergi sana, Raja Thai. Pergi melawat Raja Hawaii. Raja Hawaii pun ada cakap macam tu dekat Raja Thai. Tapi saya baca kat mana benda tu dekat Facebook punya post lah. Tapi saya tak tahu apa. Saya jumpa betul ke Raja Hawaii cakap macam ni kan? Dia orang Melayu ke? Hari tu masa kita buat peradaban Melayu kan, dia orang pihak pembela buat peradaban Melayu, ada wakil daripada Hawaii. Wakil daripada Hawaii datang dan itu dia pun ada bagi sikit speech lah. Dia adalah Melayu. Adakah orang Hawaii ni bahasa dia bahasa Melayu tak? Dia ada bahasa sendiri sebab ingat bahasa sudah berubah apabila berubah tempat. Kita dekat Malaysia ni pun sudah berubah dialek. Iyalah, dekat Filipina sudah berubah. Tapi tergelak kan. Kita boleh lagi ada sound tu masih ada. Ada juga beberapa perkataan yang sama. Yang sama. Sebenarnya kenapa berlaku perubahan itu? Perubahan sebutan itu sebab jauh kedudukan, jauh kedudukan geografi, lepas tu orangnya sudah berbeza, kemudian pemerintahan yang berbeza, dia melibatkan pemikiran tau. Jadi kan ancestors dia dah meninggal, jadi yang tinggalnya adalah pada anak-anak dia tu sebutan lain. Tapi konsep tu ada. Itulah contoh macam zaman dulu kalau benda ni kita panggil rambut, sekarang lah nama rambut. So maknanya kita tak akan pelik kalau benda ni nama dia rambut. Ya, betul. Kalau daripada nenek moyang kita cakap ni rambut, maknanya telefon ni adalah rambut. So kita tak pelik kan. Semua orang satu negeri itu panggil itu adalah rambut ataupun itu adalah kereta. So tak ada orang tak ada orang akan pertikaikan benda tu. Sebab ahli bijak pandainya telah meletakkan itu namanya rambut. Sebab mengikut ada dua pendapat. Ada berdasarkan kepada linguis Arab, dia kata Ibnu Faris dan Ibnu Jinni. Ibnu Faris ini ustaz kepada Ibnu Jinni. Ibnu Faris kata bahasa ini dalam dunia ini hanyalah bahasa wahyu, iaitu bahasa Arab, bahasa Quran, dan dia berkembang. Tapi Ibnu Jinni yang datang kemudian, anak murid dia mengatakan bahasa ada dua jenis, iaitu bahasa wahyu, Quran itu, bahasa Arab Fusahah itu, dan kedua ialah convention, bahasa convention. Apa maksud bahasa convention, Didi? Maksudnya apabila terdapat lebih 3 orang bijak pandai dalam satu kampung itu, ataupun dalam satu negeri, kita kata kampung lah. Dalam satu kampung itu ada lebih daripada 3 orang bijak pandai, maka dia menamakan sesuatu benda itu berdasarkan kefahaman 3 orang atau lebih bijak pandai itu. Sebagai contohnya ini, kalau ke dalam kampung itu, dia akan menamakan, bijak pandai itu menamakan ini adalah kereta. Maka semua orang di kampung itu mengatakan ini adalah kereta. Kecuali kalau kita daripada multiverse yang lain, kereta. Benda ni botol lah kan? Tapi dia kata tak, tempat kami namanya adalah kereta. Nampak tak, Didi? Bagaimana how the language yang bukan wahyu itu terbentuk? Justru itu adalah bahasa kita. Jadi kita tidak terpengaruh dengan bahasa semetik yang bahasa Arab itu. Kita adalah bahasa yang dicipta, tetapi disebabkan ada pengaruh Mesopotamia sesudah itu dan juga pengaruh Hindu, pengaruh Cina. Kita kan di tengah-tengah center. Jadi orang suka datang kepada kita sebab kita banyak
Mas, batu permata orang suka. Ya, betul. Jadi orang yang daripada China nak pergi ke India pun lalu singgah kita, kan? daripada Arab ke China pun singgah kita. Kan? Jadi bahasa kita bercampur. Justru dalam bahasa asal kita ada bahasa Arab, ada bahasa India, ada bahasa Portugis, Cina dan sebagainya. Memang kita ini center dia. Jadi kita banyak menggunakan bahasa dalam tu. Tapi kena ingat, bahasa asal kita, bahasa Melayu itu sudah wujud. Dan dia merupakan bahasa lingua franca. Sehingga kan dia punya digunakan bahasa lain di Melaka itu, ya, sekitar 84 bahasa lain di dunia. Maknanya Melaka itu pada ini sudah AD ya. Saya bukan cerita kalau sebut Melaka ya AD. Sebut Kedah Tua dia adalah BC. Maknanya orang daripada pelosok dunia datang di Melaka itu. Maknanya kan apa bahasa Melayu tu adalah lingua franca tu, maksudnya bahasa yang digunakan oleh lingua franca ialah satu bahasa yang digunakan oleh semua orang. Sebagai contohnya English sekarang. Jadi untuk kita berhubung international connection. Jadi pada waktu itu bahasa Melayu merupakan bahasa lingua franca kerana ia bahasa perbualan di pelabuhan. Oh, maknanya zaman dulu orang apa British boleh cakap Melayu lah. Boleh. Orang China pun boleh cakap Mereka Melayu. bercakap Melayu. Tapi data-data kita itu banyak tak ada kat negara kita. Ada tempat lain. Saya pernah berhubung dengan Datuk Dr. Annabelle daripada Annabelle daripada British Museum. Bukan Annabelle lah. Dr. Annabelle, saya hantar email. Saya hantar email pada dia. Kemudian dia balas email saya. Saya tanya, saya minta Dr. Annabelle bagi info saya tentang alam Melayu alam Melayu, ancient alam Melayu. Maknanya saya nak manuskrip ataupun anything sebab alam Melayu sebelum 1 Masihi. Apa yang Dr. Annabelle jawab? Kita tidak ada itu. Kita hanya ada tentang alam Melayu di museum ini, di British Museum, 1300 ke atas saja. Mana 1300 AD sahaja manuskrip dan apa-apa berkaitan dengan alam Melayu. Saya kata, kalau 1300 maksudnya teruklah, maknanya itu sudah lewat. 1300 ni Didi sudah zaman Ibn Khaldun. Maknanya sudah ada universiti pertama di dunia, iaitu di Maghribi itu yang dibina oleh Fatimah Al-Fihri itu. So maknanya kita ketinggalan lah. Itu British Museum. Kita British Museum itu maknanya the valves info lah, kita kata info, semua info ada kan. Dia kata we don't have. Kita tidak ada. We don't have info or manuscript or writing or inscriptions on Malay. Dia kata before 1300 AD. Jadi pun dapat bahan-bahan tu daripada mana semua, macam Epic Gilgamesh apa semua tu? Itu saya baca dokumentasi. Saya ada 5 profesor yang monitor saya. Profesor Bogdan Kopaski tentang Greek dan Mesopotamia. Banyak info-info saya dapat daripada dia. Profesor Ghassan Tahayasin, ekologis dan antropologis daripada Iraq. Orang tak tahu pun ini saya rujuk kepada mereka. Saya sendiri berhubungan dengan mereka. Kemudian Profesor Asyad Islam daripada India. Saya belajar daripadanya beberapa word dalam perkataan Sanskrit dan Puranas. Saya mendapati dalam Puranas dan bahasa Sanskrit itu ada nama Nabi Muhammad SAW. Ada Nabi. Dia cerita pasal Nabi Muhammad. Dia kata akan lahir seorang lelaki daripada padang pasir. Dia tak sebut bumi Arab. Dia tak sebut apa Nabi Muhammad lah. Dia tak sebut dia. Tapi dalam catatan lain ada sebut Ahmad itu. Ada catatan. Saya ada tulis buku dan saya akan keluar Oktober ini. So macam dia boleh tahu? Dia boleh tahu. Sehingga ke Waraqah bin Nawfal pun boleh tahu Nabi Muhammad ini adalah pesuruh Nabi terakhir. Memang saya tahu sebelum lahirnya apa. Dia orang tahu. Nabi Muhammad ada macam apa, Nabi Isa pun tahu. Kan ni masanya agama lain pun tahu. Sebab apa? Di kalangan mereka itu ada yang Sufism. Mereka dekatkan. Pada waktu itu syariat Nabi Muhammad tak ada lagi. Jadi mereka bebas percaya kepada syariat Tuhan yang satu itu. Agama Samawi, you are right. Okay. Kemudian saya belajar juga dengan profesor daripada Petani. Rujukan saya, Profesor Ghani Yaakob.
merupakan rujukan saya untuk alam pasti. Dia yang urge saya untuk kaji keturah ini. Jadi dia profesor, lepasan daripada Universiti Azhar dalam bidang Hadaratul Islamiyah. Jadi yang kelima adalah Profesor Nasruddin daripada Sudan, untuk Nasruddin daripada Sudan. Jadi rujukan saya untuk language dan banyak lagi. Tapi signifikan inilah yang saya boleh sebut. Jadi kalau back kepada soalan Didi tadi, bagaimana saya dapat rujukan? Banyak dalam rujukan Arab dan dalam rujukan klasik Orientalis. Ingat Didi, Orientalis ini sebelum 1900, sebelum 1950, sebelum 1950, penulisan mereka jujur. Saya ingat lagi bila Profesor Shahradar dalam artikel dia, the Batak symbols of the Sumatra influenced by Phoenician. Ada artikel tu ada, bertarikh 1927 artikel itu, dan disokong oleh 15 orang profesor, semua Orientalis. Tetapi disebabkan tulisan mereka itu 1920, dan Shahradar ini adalah German linguist. Jadi dia mengatakan bahawasanya bahasa Batak, bahasa Rencong itu, tulisan Rencong, tulisan Batak, Bugis, Lampung, Mendalan itu adalah direct daripada Phoenician punya simbol. Phoenician ini adalah orang Proto-Arab yang daripada Palestin. Jadi orang Arab lah, makna berestimasi dengan orang Kanaan. Ada mengatakan daripada Ugarit dia orang, ada mengatakan daripada Ninaweh ke tempat. Yang pentingnya ialah Proto-Arab. Jadi orang inilah yang menciptakan tulisan Latin pertama di dunia. Jadi tulisan tu dalam bentuk dia bukan berangkai, dia dalam bentuk satu-satu macam tu. Dia macam tulisan Jepun. Kita nampak ada kaitan kan. Jadi tulisan Greek itu terpengaruh dengan tulisan bangsa ini. Tetapi siapa nak mengaku bangsa ini apabila berasimilasi dengan orang Kanaan? Kan Palestin itu cuba dihapuskan sejarahnya itu kan. Jadi sekarang ini apabila Shahradar mengatakan begitu, dia mengatakan kami berusaha upaya untuk mengatakan bahasa tulisan Batak dan Rencong, Bugis dan segalanya itu mari daripada India, terhasil daripada Pallawa. Tapi kami tidak mampu. Orang akademisian dia cakap jujur, tidak mampu kerana kami dapati India itu hanyalah tempat persinggahan. Persinggahan untuk ambil air, makanan dan sebagainya. Tulisan itu tempat stop saja. Tulisan itu bukan berasal daripada India. Dia direct daripada Phoenician. Bukannya India sebagai tempat persinggahan sahaja. Maknanya orang yang daripada Palestin tu yang sudah ada pergerakan. No wonder kita ada Zulkarnain sudah datang ke timur. Itu dalam Quran sebut sudah pergi ke timur jauh. Timur jauh mesti melalui kita. Itu. Jadi daripada sini kita dapati bahawasanya tulisan itu sudah ada kaitan dengan Mesopotamia. Itu base. Ini dia kat bila tarikhnya 700 BCE. 700 BCE ni Didi ialah di zaman Nabi Ayub. Nabi Ayub. Nabi Ayub ini ada sebuah buku. Nama buku dia Book of Job. Apa John Hackley cakap pasal buku Nabi Ayub ini? Ayub dalam bahasa Inggerisnya Job. Dia panggil Job macam tu. Dia Book of Job ini dia tanya, dia tulis apa? Dia kata buku ini begitu sebab orang tulis yang jujur Faidah. Dia kata Book of Job ini kinship. Kinship maknanya macam adik beradik. Dia bukan similar. Dia kata kinship of the Quran. Ayub 700 BCE. Masa itu orang Phoenician sudah datang. Bayangkan. Sudah datang ke Toba. Ke orang Batak. Dia berhubung dengan orang Melayu juga di sana. Batak itu pun Melayu asal-asalnya. Melayu ini luas. Yang Batak. Ini pengajian saya lah. Siapa yang tak setuju terpulalah ya. Saya punya kajian bahasa. Melayu itu, ras Melayu itu besar. Besar. Ya. Kalau dalam tu dia ada Iban, Jawa, Batak, Aceh, semua itu kaum. Kaum berdasarkan tempat itu. Tak bersetuju tidak ada masalah. Saya tidak ada. Cuma saya memberitahu dari sudut kajian saya. Melayu itu luas dan dia adalah bangsa tanah. Orang yang tinggal di tempat tinggi adalah Malaur. Itu orang yang tinggal di atas gunung-gunung. Sebab kawasannya air.
Dan bangsa mana pun akan tinggal tempat yang selamat bila ada air. Itu asalnya. Adakah semua Melayu itu daripada keturunan Nabi Ibrahim? Tidak. Daripada Nabi Ibrahim AS? Tidak. Dia sebahagian besar. Sebab Nabi Ibrahim dah kata, kau pergilah wahai Midian Midian ke sana dan kau ajarlah ilmu yang kau dapat di sini kepada mereka di sana dan mereka menerima agamamu. Maknanya ada yang tak menerima. Menerima agamamu akan menjadi ummah terbaik dan mereka itu akan menjadi raja. Orang Melayu lah maksudnya. Orang Melayu yang ada agama Hanifah yang kaitan dengan keturunan itu. Tapi itulah saya nak cakap pasal orang Melayu ni lah kan. Dulu kita ni boleh belayar boleh membina kapal yang besar-besar kan apa. Kira orang Melayu ni memiliki kapal lah zaman dulu kan. Orang Melayu siapa kawan dan sahabat dia? Didi. Siapakah sahabat baik kawan orang-orang Melayu dahulu? Kalau dulu tak tahu, kalau sekarang China dengan India. Oh, kalau dulu siapa? Kalau dulu siapa? Tak tahu. Dia berkawan dengan Phoenician dengan orang Himyar. Arab lah. Orang yang beragama Hanifah. Oh. Okay. Sebab dia hasil daripada Nabi Ibrahim tadi, dia akan menjadi kawan baik. Dia akan, Nabi Sulaiman AS tidak akan memilih kapten kapal dia kalau bukan daripada agama Hanifah. Sedangkan Balqis pun yang Malikul Sabak pun dia dah perangi sebab menyembah matahari, apatah lagi nak menjadi kawan seperjalanan, dia mesti memilih satu akidah. Nampak tak? Dia memilih kawan satu akidah. Dia melantik Herod of Tyre ini daripada orang Phoenicia. Bermaksudnya Didi, orang-orang Phoenicia beragama Hanifah. Jadi orang ni yang datang jumpa ajar orang Batak, orang Rejam, tulisan. Baca tulisan. Kemudian orang ini telah sampai ke Jepun. Kita ada tulisan batu Mesakubu. Mesakubu, batu bersurat dalam tulisan Phoenicia. Orang Jepun pun terkejut. Dekat Jepun? Ya. Saya lupa nak cakap. Terjumpa dalam sebab dia orang menggali. Kita tak menggali. Itu yang tak jumpa-jumpa lagi. Itulah menggali pun nasib juga. Kadang jumpa, kadang-kadang tak. Jumpa, kan? Sebenarnya artifak ni ini susah nak dapat. Setengah orang dia, setengah nation dia cipta artifak itu untuk meletakkan bangsa dia itu mencipta nak letak bangsa dia itu agung. Agung. Tapi kita orang Melayu ni jujur, kita kan jenis tak menipu kan. Jadi Puan Mokhtar tu sebagai contoh jumpa Turiye kan, bukan dia yang meletakkan tarikh tu, bagi orang lain luar negara hantar berbulan-bulan, bila ni tarikh Turiye ni, bila ni tarikh ni, baru dapat 788. Orang lain mengiktiraf kita. Bukan kita mengatakan, oh ini aku yang buat. Bukan. Supaya benda tu valid. Yelah, kira kita ni orang cakap apa, bukan nak sangatlah kepopularan tu kan. Kita nak orang yang kita earn. Ya. Orang yang memberi iktirafan pada kita. Sebab itu carbon dating ini dia bukan dapat dalam waktu yang cepat. Kita kena hantar luar. Sebab itu kita susah nak dapat artifak. Bila dapat artifak tu kita dipertikaikan pula oleh orang lain. Betul ke artifak yang kau dapat ni? Betapa sinisnya kita dipandang tau masa kita ini. Kalau Amerika yang buat, orang kan. Kalau orang Melayu betul ke? Betul. Itulah saya nak apa sama yang tadi tu. Dulu bangsa kita sampai ada kapal. Zaman sekarang ni kita apa yang ada, apa yang tinggal ni? Sebenarnya kan, bila saya sebut kapal orang Melayu nama Pinisi kan. Pinisi kan, nama dia Pinisi, P-I-N-I-S-I, cuba cari kan. Asal ada Pinisi, asal daripada mana perkataan tu? Daripada Phoenician tadi. Phoenician ni dalam bahasa Melayu dia Pinisi. Pinisi, kapal orang Melayu pertama yang besar itu namanya Pinisi. Tetapi disebabkan masa dan sebagainya, siapa yang ambil? Orang Bugis. Bugis ini kan pelaut yang hebat. Dia berhubung dah dengan bangsa ini. Jadi kebetulan Bugis Sulawesi itu berada dalam wilayah Indonesia. Jadi itu yang orang Indonesia claim. Kita orang punya, kita sebenarnya saya dah kata belajar tu biar atas lagi. You ambil tu dah tengah. Pinisi itu ada orang, nama orang tu. Pinisi Bugis tu dia ambil daripada dia menjadi milik dia lah. Betul lah menjadi milik dia sebab dia berhubungan dengan orang laut itu. Kan Bugis ini pelaut yang hebat. Jadi asalnya daripada perkataan Pinisi itu. Phoenician ni, Didi, mereka ini telah belayar seluruh dunia.
Dan mereka telah sampai ke Brazil. Kita ada batu bersurat Paraiba. Dalam batu bersurat tu disebut tu, we are came from the city of king. City of king, we are children of Sham. Disebut kami ada di kalangan kami, dikata dalam women dan children, kami terdampar di sini sebab ribut yang kuat. Storm, dia kata storm, heavy storm. Kami nak pergi ke Afrika tapi pergi ke Brazil. Kan Afrika, selepas tu adakah lautan lautan Atlantik, lautan Atlantik tu kan nak bertemu dengan Brazil kan, dia sebelah timur sekali. The east of the Amerika Selatan punya benua. Yang tadi tu nama tempat kat Brazil tadi apa? Paraiba. Paling timur dekat. Ya, paling timur di persisiran pantai Brazil. Dan di situ adanya kayu, dan kaum ini Phoenician ni ajar orang Brazil buat kapal. Di situ ada nama kayu Paraiba. Sebab tu batu bersurat itu nama batu bersurat Paraiba. Nama tempat tu Paraiba. Maknanya nama tempat tu diambil sempena nama kayu. Kayu itu, dan sampai sekarang hebat pembuatan kapal itu di Brazil itu. Macam Bukit Kayu Hitam juga. Ya. Dia ambil nama daripada kayu hitam. Kayu hitam itu. Dan kalau ingat, itu kan di Brazil. Kalau di sebelah east pula apa Didi? Tadi kita dah tengok peta tu, Guatemala kita jumpa, Puerto Rico, lepas tu Mexico kan, kita itu semenanjung Panama itu. Sudah ada pergerakan di belakang itu. Daripada Hawaii pergi ke belakang itu adalah melalui Laut Pasifik. Sudah ada pergerakan. Itu tadilah tu yang Finisi tadi itulah. Ya, sebab tu kita tengok orang Olmec, tamadun Olmec sekitar, saya dah bicara dengan Prof. Mukabaski. Prof. Mukabaski tanya saya, what do you think, Solehah? Dia kata, the Olmec people like a Chinese people. I don't know. Dia kata, look like the Chinese people. Do you see? Dia kata, adakah saya melihat benda ni? Saya kata, yes. Saya pun sebutkan, sudah ada pergerakan. There is a movement, early movement, around 1800. Sudah ada 1800 daripada sebelah timur ini ke Amerika Selatan itu. Sebab kita tengok kesan-kesan the Olmec itu. Ada mengatakan Olmec itu hanya 800 BCE. Ada mengatakan 1800. Saya tak kisah. Yang pentingnya Didi, sudah ada pergerakan besar-besaran daripada selepas Hawaii itu. Maknanya orang Melayu mengatakan Melayu itu sebagai tarikh yang kita sebut itu, Melayu itu can be anybody yang duduk di atas tempat tinggi. Tetapi Melayu daripada keturunan itu berhubungan dengan Nabi Ibrahim AS itu terhad. Mereka yang beragama Hanifah, dan mereka itu menjadi pemerintah yang mengekalkan agama Hanifah. Sebab tu kita dapati Indra Warman, dan sebelum Indra Warman telah menghantar surat kepada Muawiyah, dan Indra Warman sendiri hantar surat kepada Umar Abdul Aziz. Minta kepada aku, hantar kepada aku orang yang boleh mengajar aku agama Islam. Sebab Indra Warman tu hidup sesudah wafat Rasulullah SAW dah. Ramai ya Didi, sahabat-sahabat Rasulullah sesudah wafat Rasulullah dan masa Rasulullah datang ke alam Melayu untuk memperbaharui syariat. Sebab sebelum ni mereka ada syariat Isa, syariat Musa, syariat Daud, syariat Sulaiman, syariat Nabi Ibrahim AS. Tapi bila dah Rasulullah ni, kan dia setiap Nabi itu ada syariat, ada undang-undang baru. Bila ada undang-undang baru, perlu diberitahu. Masa tu kan tak ada radio, tak ada WhatsApp semua ni Didi. Jadi mereka ni kena, individu tu kena ada pendakwah lah. Kena turun padang. Jadi bertebaran lah. Sahabat-sahabat Rasulullah, tabi' ini datang ke alam lain, beritahu ni syariat baru ni sekian-sekian. Tapi memanglah ada menerima dan ada tidak. Kemungkinan Indra Warman ni tak sampai lagi masa tu ke dia. Maknanya dia tahu agama Hanifah. Sama ada dia melaksanakan atau tidak, itu terpulang pada dia. Tapi maklumat tentang agama Hanifah Islam sudah tahu. Kita ada terbaca dalam beberapa catatan, sebagai contohnya catatan Daud Al-Fatani itu menyebut bahawasanya dia ada sebut orang Melayu itu telah tahu tentang syariat Isa dan syariat Musa. Kena ingat benda tu. Kita wujud syariat agama tauhid itu. Jadi kira syariat ni kira macam, kalau macam Islam ni ada 4 imam macam tu, Imam Mahdi, mazhab Arba'ah itu.
Okey, itu sesudah Rasulullah tak ada, itu mazhab itu muncul sekitar kurun yang kedua hijrah dah. Kedua hijrah dah mazhab itu sesudah Rasulullah dah wafat, kemudian sahabat pun dah tak ada, khulafa ar-rasyidin dah tak ada, mulalah alam mazahib arba'ah itu. Tetapi apa yang nak cerita di sini? Syariat. Syariat itu undang-undang. Undang-undang agama Nabi Ibrahim. Undang-undang agama Nabi Daud, Nabi Musa, Nabi Sulaiman, Nabi Isa. Dia ada undang-undangnya sama, iaitu percaya pada Tuhan yang satu, itu base, asas. Tetapi dalam itu ada perubahan. Sebagai contohnya, okey, bersunat. Orang lelaki bersunat kan? Sejak daripada zaman Nabi Ibrahim lagi. Kenapa orang Melayu bersunat? Orang lelaki Melayu bersunat kan? Ikut ajaran agama Hanifah. Jadi orang kata, mana bukti agama Hanifah? Setiap daripada kita orang Melayu bersunat. Orang perempuan pun bersunat. Ada hikmah banyak dengan bersunat itu. Clemation ya, dia panggil kan. Okey. Jadi daripada sudut itu. Yang kedua, agama. Dan pada zaman Nabi Ibrahim AS boleh berkahwin dengan anak saudara. Nabi Ibrahim berkahwin dengan Sarah tu anak saudara, anak kepada haram. Tadi tu. Anak kepada haram. Bila tak boleh berkahwin dengan anak saudara? Syariat Musa. Bila dah tu, kan syariat ini dia turun daripada wahyu daripada Allah Ta'ala tu kepada Nabi. Sebab tu dia ada Nabi, ada Rasul. Jadi bila tak boleh berkahwin dengan anak saudara? Zaman Musa alaihissalam, bila Nabi syariat Musa dah menerima daripada Allah Ta'ala, mana tak boleh berkahwin dengan anak saudara. Maknanya dia orang yang turun tadi, yang bertebaran di Asia Tenggara ni lah, tempat Melayu ni, dia orang menyebarkan syariat tadilah, update. That is the right word. Itu update tu masih lagi dalam agama Islam ke ataupun agama Taurat ke Injil apa? Agak update itu adalah agama Islam je, tapi dia sebut syariat. Sebab perkataan Islam itu hanya disebut oleh zaman Nabi Muhammad SAW. Ketika Haji Wida terakhir itu, dalam khutbah dia terakhir, dia sebut al-yawma akmaltu lakum dinakum wa islami dinahum, itu. Dia sebut Islam itu agama yang terakhir itu. Disebut daripada surah itu. Saya ingat tadi tu dia agama lain, rupanya dia masih lagi agama Islam. Maknanya tu nenek moyang dia tu daripada dulu. Okey, contoh masa Nabi Ibrahim kan, lepas tu pergi Nabi Musa, so agama tu sama. Dia sama je. Sama. Update. Sebab kenapa ada update, Didi? Kenapa ada update? Sebab tak boleh turun serentak. Manusia tak boleh terima. Ummah tak boleh terima serentak. Kemampuan akal ummah itu ada had-hadnya. Nampak? Sebab itu Suhuf Ibrahim itu amsal. Hymns. Dalam bentuk hymns. Dalam bentuk kata hikmah. Dia tak boleh turun ayat macam Quran. Tak fahamlah ummah pada ketika itu. Tengok, Allah Ta'ala tahu level of thinking ummah pada setiap zaman Nabi. Sebab itu kalau tengok, kenapa Nabi Yahya dibunuh? Nabi Yahya dibunuh kerana dia menentang Herodox, raja Palestin pada gitu, nak berkahwin dengan Herodia, anak saudara dia. Tadi itulah. Nak berkahwin. Ada mengatakan Herodia anak saudara dia, ada mengatakan anak keponakan dia. Jadi Nabi Yahya lah orang yang menentangnya. Dan sebelum itu Nabi Yahya baik dengan Herodox ini. Jadi bila dia menentang, itu yang dipancangnya. Herodia yang mengatakan, kalau kau nak bagi mas kahwin ke aku, Herodox, mas kahwin ialah kepala Nabi Yahya. Pasal dia lah menentang Nabi Yahya. Sebab Nabi Yahya kata tak boleh dah nikah dengan anak saudara. Syariat Musa tak bagi. Maksudnya kan sebelum Nabi Isa, Musa. Mana syariat Musa? Lepas Musa siapa? Lepas Musa tu sebelum ke zaman Nabi Isa tu dah banyak Nabi-Nabi. Syuaib, Ayub, Eliasa, Zulkifli, semua tu dah ada dalam 1000 tahun itu. Kan 1200, Musa tu kita kata 1300. Daripada 1300 ke satu BC itu sebelum lahirnya Nabi Isa, satu AD itu, berapa Nabi ada? Banyak. Di situ ada syariat. Tapi kita mendapat info ni, the significant events tentang syariat itu. Okey, Prof. Nampaknya dah banyak dah. Kita ada satu lagi sebenarnya tentang budaya dan adat Melayu ni. Tentang muzik.
orang Melayu dulu ni dia berhibur dalam muzik apa? Sebenarnya Jazz ke ataupun kan kita kan dipengaruhi dengan Hindu jugalah kan biasanya. Dangdut tu pun asal daripada India juga tu. Kan? Sebenarnya Didi, bila music itu, music is sound of nature. Sound of nature. Jadi kalau you dengar pokok-pokok bergerak tu, ada sound kan? Itu music tu. Itu sound of nature. Music ini asal usulnya. Kemudian dicantum rhythm itu, maka melahirlah dandu. Dicampur rhythm itu, maka lahirlah jazz dan sebagainya. Itu sifat manusia perlukan music. Itu sifat manusia. Ya, sifat manusia. Sebab tu kita ada dalam Islam, kita ada music. Music dibenarkan. Dibenarkan. Sebenarnya kalau kata music itu diharam, saya tak setuju lah. Ada music itu dibenarkan sebab itu kaitan dengan sifat manusia perlukan hiburan dalam bentuk soft entertainment kan, soft dan lembut. Jadi itu sifat manusia kan tadi Anissa, lemah lembut, perlukan kepada spiritual input. Spiritual input selain daripada baca Quran, baca puasa dan sebagainya, dia perlu kepada sound. Jadi adakah orang Melayu itu ikut orang punya muzik Arab ke muzik? Saya nak tanya Didi balik. Adakah orang Mak Saleh itu muziknya asli? Mak Saleh? Caucasian. Itulah macam biasa muzik asli dia apa? Country. Kita ada tak muzik kita tidak ada kaitan dengan orang lain? Tidak ada nation lain? Zapin keroncong tu? Tak. Keroncong daripada jiran sebelah. Dia sebenarnya muzik ini ada kaitan dengan muzik Sufism. Sufism. Dan dia mengaitkan kita dengan spiritual. Zapin itu asalnya ada unsur-unsur spiritual. Kuda kepang. Macam Mak Yong. Ada unsur-unsur spiritual. Mak Yong itu mengagungkan satu kuasa yang dia orang tak nampak. Asalnya semuanya kepada Tuhan yang satu. Tetapi bila dah berlaku zaman yang panjang, dia menjadi terpesong. Tetapi kalau kita tengok konsep Mak Yong, main teri semua-semua itu, dia ada memuja sesuatu. Itu. Perkataan memuja itu ada pengaruh Indus itu. Sebab orang daripada sana pernah datang ke sini dan membawa banyak memperkenalkan budaya. Kita tidak nafikan. Kita ada juga pengaruh Hind itu. Saya tak nak sebut India sebab India itu datang kemudian. Pengaruh Indus itu. Sebelum itu pengaruh Arab dan pengaruh Parsi. Mereka ini semua daripada Sam tadi. Back kepada cerita Sam bin Nuh itu mempunyai jiwa yang satu. Jiwa yang sama. Nampak tak? Jadi maksudnya kalau nak kata kita ada kaitan, yes kita ada kaitan tetapi kita berasal daripada unsur yang satu. Daripada Sam tadi. So kita ni adik-beradik je sebenarnya Indus. Apa kalau macam orang India claim kita, kau pun asal daripada Syam. Mana semua Hindustan itu Aryan, Parsi, China semua, Mongolia itu daripada Sam tu. Maknanya kan dia kata anak-anak keturah itu ada daripada Mongolia semua tu kan. Dan kita sebahagian daripada itu. Orang tak setuju tak ada masalah. Ini kajian kita lah. Itu. Okay. Jadi rasanya untuk yang segmen yang kedua, ni rasanya tu je lah. Saya pun dah penat pegang mikrofon ni. Lagi kita menjaga berat sekejap. Kita pun dah 6.45. Dah solat dah kita ni. 6.45. Okey. Kita orang pun nak solat apa semua. Mungkin insyaAllah untuk yang ketiga. Kita ada segmen ketiga sekejap. Okey, jangan lupa jam di mana. Solat dulu. Baik. Tunggu ya. Okey.